Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak percaya jugalah, aku tak terimalah. Ada orang cakap, aku tak terimalah, ini kuasa Allah, aku tak terima. Macam tak boleh terima, tak boleh accept. Tak boleh accept. Allah cakap, okeylah, Allah bawa dia, tengok bukan fenomena kerajaan, Allah bawa dia kepada fenomena alam. Tengok alam, bawa dia, tengok alam. Tulijul laila fil nahar, engkau masukkan waktu malam ke waktu siang. Macam mana dia? Waktu malam, waktu siang. Kalau dalam negara-negara kan, dia ada empat season kan, 4 musim kan. Jadi kadang siang dia panjang. Contohlah, dia punya siang panjang sampai pukul 7. Kalau kita lah pukul 7. Kalau tak berapa bulan, siang dia mana? Ni apa? Masukkan waktu malam kan. Siang dia habis cepat pula. Pukul 5 je dah maghrib. Jadi yang 2 jam tu 7, sepatutnya pukul 7 maghrib. Kadang pukul 5 maghrib. Yang 2 jam tu Allah masukkan malam ke dalam siang. Itu maksudnya kata Ibn Abbas, masukkan malam ke dalam siang. Jadi perubahan ini kuasa Allah SWT. Kalau kita lihat bulan Ramadan, kita lihat di satu dunia, tuan-tuan, pukul berapa mereka punya maghrib. Saya tanya abang saya di Germany, pukul berapa maghrib ni? Dia kata 8 lebih, nak dekat 10 gitu. Dia kata 8 lebih, nak dekat pukul 10 dia punya maghrib. Maghrib tu, tuan-tuan, bayangkan. Itu Isyak pukul berapa? Isyak pukul berapa 11 lebih. Sahur dia, habis dia, Fajar dia pukul 3. Waduh, saya kira apa ni, 4-5 jam dia. Sempat ke? Dengan tarawih, dengan apa semua kan, cepat tu tuan. Begitu. Dan pendek je dia punya malam dia. Itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan kau keluarkan yang hidup daripada yang mati. Ambil telur je lah. Telur ni mati, Allah keluarkan yang hidup. Itu anak ayam daripada telur. Ada macam benih-benih tu. Kalau kita pergi shopping center, supermarket kan, benda tu mati. Tapi daripada benda mati ni, kau keluarkan yang hidup daripada benda yang mati. Sama jugalah dengan perempuan yang mati accident, tapi dia mengandung keluar anak dia. Walaupun perempuan tu dah mati, keluar anak yang hidup. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan sebaliknya, kau keluarkan yang mati daripada yang hidup. Ayam keluar telur tu mati, benda mati. Pokok kan, dia keluar biji-biji semua yang mati. Begitu juga dengan manusia kadang. Dia hidup tapi keluarkan benda anak yang mati dalam kandungan. Contoh dia begitu. Jadi ini kuasa Allah. Fatarzuqu man tasya' bighairi hisab, dan kau memberi rezeki siapa yang kau kehendaki bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa batasan. Rezekinya ada 3, tuan. Yang pertama, rezeki yang kita tahu lah, makan, minum, kesihatan, kemewahan, pakaian, kereta, itu semua rezeki. Itu rezeki duniawi. Rezeki yang kedua, rezeki dini. Rezeki dini. Dini itu apa? Rezeki di sudut agama, hidayah, petunjuk, ilmu. Itu rezeki. Kau bagi rezeki. Kalau tuan-tuan hari tak dapat datang, tak ada rezeki. Kau tak datang tadi malam, tak ada rezeki kau. Tak ada rezeki. Kan dengan cakap tak dapat ilmu, tak ada rezeki. Kemudian last kali yang kedua ni orang beriman je dapat. Yang pertama rezeki duniawi ni beriman kafir dapat. Yang kedua rezeki orang beriman je dapat, hidayah, petunjuk, taufik, ilmu semua. Yang ketiga adalah rezeki di akhirat. Itu confirm orang beriman je yang dapat, tanpa hitungan, tanpa hisab. Tak ada limit. Setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala beri orang rezeki, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak takut fakir miskin.
Itu dalam hadis juga, Allah beri rezeki, bagi siapa nak rezeki semua dapat. Sebab itu kita minta rezeki kepada Allah SWT, Razzaq. Ya Razzaq, kita minta rezeki daripada Allah SWT. Okey, sekarang baru datang part yang apa ni kita cakap yang kontroversi sikit. Kontroversi ni ya. Jadi kalau kamu dah tahu kerajaan itu milik Allah SWT, Allah beri siapa yang dikehendaki dan Allah cabut siapa yang dikehendaki. Kalau kamu dah tahu itu semua, dah dapat semua kuasa kamu kata ini semua kuasa Allah. Kalau dah tahu macam itu, kenapa minta tolong dengan orang kafir? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman, jangan orang-orang mukmin, al-mu'minun. Berarti kalau dia mukmin, dia bukan alladzina amanu kadang dia menyeleweng juga. Tapi kalau Allah cakap mukminun, ini confirm dia mukmin. Ya? Faham tak tuan-tuan ni? Ini bahasa Arab sikit. Selalu kita dengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu macam kita lah. Kadang beriman, kadang naik turun punya, iman naik turun punya. Alladzina amanu. Kalau alladzina amanu ini tak confirm. Tapi kalau Allah cakap qad aflahal mu'minun, Allah panggil mu'minun, ini confirm mukmin sejati. Ini yang Allah confirm mukmin sejati. Tadi alladzina amanu tak confirm lagi. Yang ini mukminun. Kalau mukminun macam qad aflahal mu'minun, sungguh telah berjayalah orang mukmin. Confirmnya al-mu'minun telah berjaya. Kita ke tengok dia punya 10 sifat dia. First sifat apa? Khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk, setiap kali dia solat dia khusyuk. Termasuk tak kita? Dia macam je. Jadi boleh tak cakap aku mukmin? Oh, ini berat sikit lagi nak cakap Allah. Kalau mukminun. Jadi kalau dia mukmin, sebab itu ada orang beriman dia ambil orang kafir sebagai wali, itu normal. Itu normal, memang ada. Zaman Nabi pun ada juga. Orang yang mengaku beriman ambil orang kafir sebagai wali, ada. Tapi kalau dia mukmin, kalau dia mukminun, dia takkan ambil. Itu lain sikit ayat ni. Jangan orang-orang mukmin. Saya tak cakap orang beriman, saya cakap orang mukmin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil al-kafirin, orang-orang kafir, awliya. Awliya tu jamak sebagai wali, jamak kepada wali. Ini perkataan ini perkara yang paling kontroversi sekali. Orang beriman, orang Islam lah, kita kata orang Islam tak tahu apa makna wali. Tak tahu ini wali ni jadikan dia wali ke tidak ni, dia tak tahu bela. Pasal apa? Tak baca Al-Quran. Baca benda-benda lain semua, tak baca Al-Quran. Jadi tak tahu. Ada juga hanya cakap tak boleh. Jadi al-wala wal-bara, kita kata wali berwalikan seorang dan berlepas diri dengan seorang itu daripada akidah umat Islam. Siapa yang dia berwali, siapa yang al-wala, siapa yang dia berwala, dan siapa dia bara. Wala dengan bara, ini tuan-tuan kena belajar. Al-wala wal-bara. Daripada Al-Qatahni punya dah cukup dah kalau belajar dalam 500 muka surat itu. Kalau nak lebih tebal, 2 jilid punya. 2 jilid punya tak. Dulu saya belajar 2 jilid punya. Tu pun tak habis-habis. Guru dah tak ada. 2 jilid punya Al-Wala wal-Bara. Kitab Al-Wala wal-Bara ni, kalau di Singapura didapati di dalam rumah tuan-tuan, kitab Al-Wala wal-Bara, ini tak payah nak fina-fina, ni dalam dorang punya sok khabar keluar. Kalau ada kitab Al-Wala dan Wala, terus tuan-tuan kena penjara. Baca ke tak baca, you read atau you don't read, kena penjara. Kalau ada kitab tu Al-Wala wal-Bara. Kitab Al-Wala, rumah saya ada. Tapi kita Johor kan. Kalau ada di Singapura tu,
Terus kemudian pasal orang kafir tak nak kita baca kitab Al-Wala dengan Al-Bara. Ini macam ni nak baca kepada orang ayat macam ini. Ayat yang memerintah, yang melarang orang Islam mengambil orang kafir sebagai wali bukan 1, 2, 3 ayat. Dia macam sekelompok ayat, lebih daripada 10-20 ayat. Sebab itu dia boleh jadi 2 jilid. Banyak sangat ayat dia. Banyak sangat ayat dia. Dia bukan, tak boleh miss punya. Kita tak boleh miss Al-Wala wal-Bara. Jadi kita tak tahu ini wala ke tidak ni. Aku berteman dengan orang kafir. Kalau dia terjemah menjadi teman rapat aja, tapi tak tepat lagi. Teman rapat, teman setia, teman yang dia tolong, teman yang dia pecahkan rahsia orang-orang beriman, teman yang dia sokong, teman yang ni, semua termasuk tuan. Dia list tau. Dia punya wala tu, makna dia kita nak belajar. Sebab itu 2 jilid. Di mana wala tu tak ini dia ambil 1 je. Jadi lagi 10 lagi. Teman rapat, teman seperjuangan, teman apa, semualah termasuk. Jadi orang menafikan, ini bukan wala. Ini tahalluf sia-sia. Tahalluf kita pernah dengar kan? Tahalluf siasi. Allah. Jadi kita tengok, jadi yang boleh menentukan siapa? Ulama je. Yang boleh tahu ini wala ke ini bukan wala, ulama saja. Jadi kalau kita nak bergabung dengan orang kafir itu, kena tanya ulama lah, sama ada ini termasuk ke tidak, termasuk dalam al-wala ke tidak. Yang jelas Nabi SAW tidak menerima pertolongan daripada orang kafir. Dalam peperangan ada seorang kafir itu nak join Nabi, apa kan? Kita tidak meminta pertolongan daripada orang kafir. Kita dan apa ni jelas zaman Rasulullah SAW, Al-Wala Al-Bara itu jelas. Yang tak jelas pada siapa? Orang blur punya tak jelas. Siapa mereka? Al-Munafiqun. Munafik yang tak jelas. Sehingga kan mereka buat apa ni, persahabatan, mereka buat apa, jaga perjanjian, gabungan dengan siapa? Al-Yahud, orang Yahud. Munafiknya jenayah tu adalah pada wala wal bara. Sebesar-besar yang buat mereka masuk neraka jahanam. Al-wala wal bara ni tuan-tuan, saya naikkan. Kalau silap aja, hukum dia apa? Murtad terus. Kalau kita wala kepada orang kafir, yang memang itu wala yang Allah tegak, yang wala yang Allah larang, apa hukum dia? Bukan dosa tuan-tuan, murtad terus, kafir terus. Waman yatawalla minhum fahuwa minhum, waman yatawallahum fahuwa minhum. Siapa yang berwali ke mereka, maka dia daripada golongan mereka. Itu ayat Quran. Nampak? Siapa yang berwalikan dia daripada golongan mereka. Jangan main-main ini. Ini bukan masalah politik, bukan masalah ini. Sebab itu saya kata ini masalah akidah. Ini masalah kufur dengan iman. Boleh kafir terus. Itu boleh kafir terus. Kalau siapa yang main-main dalam wala, dia berwala aja kita tak tahu ini wala ke tidak ni. Jadi Allah larang di sini. Jangan dia berwala kepada orang kafir dengan meninggalkan orang beriman. Berarti apa? Dia bersatu dengan orang kafir, dia berkawan, dia lawan dengan orang beriman. Dia lawan dengan orang beriman. Jadi tak ada lah, ini bukan apa, ini politik apa. Apa zaman Rasulullah SAW bukan politik ke? Zaman Khulafaur Rasyidin bukan politik ke? Semua politik apa? Macam kau punya politik boleh terkeluar daripada Al-Quran ni? Macam mana awak punya politik ni tak termasuk daripada ayat Quran? Jangan temberang sangat. Itu temberang orang politik. Tak ada apa-apa, ini bukan ini politik, tak ada kena-guna dengan ayat Quran gini. Jangan temberang sangat. Tak ada benda yang terkeluar daripada Al-Quran dan keluar daripada hadis. Apa? Kalau gitu orang munafik dia bersatu dengan orang kafir, dia kafir bukan ini. Ini ayat ni bukan kita. Jadi ayat Quran ni untuk siapa tuan-tuan? Kalau bukan untuk orang politik, untuk siapa? Suri rumah tangga ke? Untuk siapa ayat ni? Kalau bukan untuk orang politik. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ayat ni la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya, kalau bukan untuk orang politik, untuk siapa? Untuk siapa tuan-tuan? Kita nak tak? Imam masjid? Untuk siapa? Dai-dai, untuk siapa ni ayat ni? Tak ada. Orang politik lah. Untuk siapa lagi? Zaman Rasulullah SAW
Political punya apa ni, politik lah orang-orang munafik ni. Jangan kita kena temberam atau tak ada ini, tak ada kena benda ini, tak ada ini. Allah Alam. Kita tak tahu. Bila kita tahu, bila orang munafik tu tahu dia telah berwalakkan kepada orang kafir, bila dia tahu? Hari akhirat. Dunia dia tak tahu. Dunia dia ingat tak, kita tak berwalak kepada orang kafir, kita tak berwalikan kepada orang. Okay, alright. Bila dia tahu? Di akhirat nanti baru tahu. Bila dia tahu di akhirat, baru habis. Tak ada U-turn, tak ada taubat, tak ada apa. Awak dah termasuk daripada golongan mereka. Habis. Gitu aja. Jadi jangan main-main dengan ayat Quran. Saya cakap bukan satu ayat. Kita boleh bincang ayat yang lebih daripada 10 ayat. Kita boleh bawa ayat-ayat tentang walak dengan bara. Dan tengok, tuan-tuan tengok, Allah ancaman, Allah bagi warning apa? Wa may yaf'al zalika, siapa yang berwalakkan orang kafir, falaisa minallahi fi syai', maka Allah tak ada apa-apa pun dengan dia. Tak keras ke tu? Allah tak ada apa-apa pun dengan dia, putus terus. Kata ulama, barak terus, Allah berlepas dengan dia. Tak ada apa-apa pun, pertolongan, perlindungan apa, tak ada apa-apa pun. Kecuali Allah kata, illa anta taqu minhum tuqa, kecuali kamu takut daripada mereka, daripada orang kafir ni. Biasanya dia minority. Orang kafir dah minority, orang kafir dah majority, kita jadi minority, jadi kita terpaksa juga keluar untuk apa? Untuk bermuka. Tapi saya ingat Johor kita dah jadi minority lah. Kalau Iskandar Putri tu kita minority tu. Minority ke tak minority? Kalau ikut kawasan, ada kawasan-kawasan yang tuan-tuan tinggal tu, tuan-tuan adalah minority. Betul? Orang Melayu ni minority. Jadi minority. Ada kawasan-kawasan dia, kalau kita tengok, dia jadi minority. Okeylah kalau nak berpura-pura, taqiyah, dia panggil taqiyah, bermuka-muka je. Pergi undi bermuka-muka je. Tapi dalam hati, kata sahabat, cara sahabat taqiyah ni, kami senyum dengan mereka, sedangkan hati kami laknat mereka. Itu sahabat. Sahabat ni cakap, kami senyum depan orang kafir ni, adalah hati kami melaknat mereka. Dan Allah warning lagi, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Ini Allah warning bukan dengan neraka. Allah memberi amaran dengan diri dia sendiri. Allah memberi amaran. Allah perintahkan kamu supaya beringat-ingat terhadap diri dia yang akan menyiksa kamu. Jadi bukan saya tengok awak punya Indonesia ni, kalau Melayu punya, dan Allah perintah kamu supaya beringat-ingat terhadap kuasanya menyiksa kamu. Boleh kena siksa. Masalah orang munafik dia tak tahu. Pasal apa orang munafik takkan buka Al-Quran? Ciri-ciri orang munafik ni, dia tak akan tengok ayat Quran. Dulu punya orang munafik, tak tahu sekarang. Kalau orang munafik sekarang suka tak ada pun, tak tahulah. Tapi dulu punya orang munafik, dalam surah Muhammad, dia benci sangat dengan Al-Quran. Dia benci sangat, dia tak nak refer kepada Al-Quran. Jadi kita kadang kena kelentung pasal kita tak kembali kepada Allah. Ya, ayat Quran ni jelas ni. Ini baru satu ayat. Kita boleh bawa lagi ayat-ayat lain. Wa ilallahil masir. Tak apa, Allah kata, kamu boleh buat apa kamu suka. Kalau kamu boleh berwalikan kepada orang-orang kafir, bergabung dengan orang kafir, menyokong orang kafir, buat apa saja dengan mereka, kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Last kali dunia lepas, tapi akhirat tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Orang yang menyokong orang-orang agenda orang kafir, orang membantu orang kafir mengalahkan orang Islam, mereka semua akan jumpa Allah nanti di akhirat. Jangan ingat dia lepas. Jangan ingat kita tahulah, kita tahu ayat Quran. Ini ayat Quran ni jelas sangat. Jelas. Kalau kamu bersatu dengan orang kafir untuk melawan orang Islam, dah jelas sangat ayat ni. Ini jelas. Sampai kamu nak gila kuasa, sampai nak memerintah, sanggup kamu melawan orang Islam dan kamu bersatu dengan kumpul. Kalau dulu punya senario jelas kan, sekarang punya senario tak jelas. Pasal orang kafir dah jadi rakyat. Kalau dulu punya orang kafir, cakaplah ini negara Melayu, negeri Melayu. Kalau ada orang Melayu yang
bersekongkol dengan orang kafir, British ke apa, Jepun ke apa, kita panggil dia apa? Bukan belot-belot dah, belot tali barut. Bukan belot lagi, tali barut. Tali barut Jepun, tali barut British, tali barut itu. Cerita apa? Mat Kilau dah tunjukkan dia panggil ini semua tali barut. Kalau dulu jelas nampak orang Melayu yang bersama mereka itu semua tali barut. Tapi susah sekarang. Sekarang dah Sanjung pula, Allah Akbar. Bukan jadi tali barut. Dia jadi rantai emas. Dah jadi emas pula, dah jadi itu. Jadi bila dia dah jadi rakyat aja, kita ingat bolehlah dia dah jadi rakyat, sama rakyat apa? Sama-sama juga. Ini cakap bukan rakyat. Orang Yahudi bukan rakyat Madinah ke? Saya tanya tuan-tuan. Orang Yahudi, rakyat Madinah atau bukan rakyat Madinah? Bila diadakan jaga Madinah, orang Yahudi termasuk rakyat ke bukan rakyat? Rakyat. Dan boleh tak ambil orang Yahudi sebagai pemimpin? Jelas sangat. Mana boleh? Boleh tak menolong orang Yahudi dalam politik negara ini? Jelas sangat tak boleh. Ada juga kita cakap cedik kaum cakap nak pengkan ayat ni. Dia kata itu bab agama je. Kita tak boleh ambil orang Yahudi sebagai menteri agama kita. Jangan terberanglah. Siapa yang nak pergi ambil orang Yahudi sebagai menteri agama, sebagai pemimpin agama, sebagai ini? Ini dalam bab agama kita tak boleh ikut orang Yahudi dalam penyembahan. Takkan para sahabat munafik pun nak buat macam itu, ikut penyembahan orang Yahudi. Ada tuan-tuan, saya baca, ya Allah, saya akan nak tembiran betul. Banyak kaki-kaki tembiran nak twist ayat-ayat Quran ni semua. Jaga-jaga tuan-tuan, terutamanya orang politik. Confirm yang ini kaki tembiran dengan ayat Quran ni. Bila ayat wala wal bara, mereka akan twist. Kalau tuan-tuan nak tengok yang benar tak benar, tengok tafsir. Kita pun malas nak rujuk pada tafsir, rujuk pada mereka. Itu yang kena kelentong tu. Senang aja mereka kelentong kita. Awak rujuk pada mereka. Ayat ni macam mana Ustaz? Ustaz pun jawab lah. Ustaz ni pun jawab gini-gini, tak ada gini-gini. Awak pun ambil dia punya. Kena kelentong senang aja. Ada tak ustaz-ustaz politik? Bukan ustaz lagi, ulama pun ada ramai tuan-tuan. Yang saya tengok, ini memang tak masuk akal lah. Macam mana diorang boleh lari jauh sangat daripada tafsir? Lari jauh sangat untuk apa? Untuk mengesahkan kebolehan untuk bersama-sama dengan orang kafir. Dekat boleh bersama dengan mereka pun, buat baik dengan mereka, bekerja dengan mereka. Bekerja pun boleh, tak risau. Bekerja, berjiran, apa lagi, semua boleh. Berwali je tak boleh. Jadi kita nak kena faham, ini wali ke ni bukan berwali. Berkawan boleh tak? Boleh. Berjiran, buat baik, bekerja, apa semua boleh. Tapi berwali je tak boleh. Aku pun tak tahu apa wali tu. Ini masalah dia. Kena tipu je lah. Dengan kalau tak tahu, tak ada ilmu, kena kelentong aje lah. Allah larang sini berwali. Tuan-tuan kena faham apa makna wali. Kalau faham makna wali, ada settle. Kita tahu batas-batasan dia. Ini kita pun tak ada guideline. Kita pun tak tahu yang mana yang tak boleh ni dengan orang kafir ni. Tapi berwalak, ini walak ke tidak ni? Ini walak ke tidak? Senior politik ni, ini walak ke tak walak ni? Kita pun tak tahu. Tanya kepada mereka, mereka memang jawab tidak. Allah SWT, saya habiskan ayat ni. Qul in tukhfu. Orang berwalikan kepada orang kafir, ada kalanya senyap-senyap, diam-diam, ada kalanya secara terang-terang. Ini tafsir ulama tuan-tuan, bukan saya nak tafsirkan ayat ni ikut saya punya saya punya cerita rasa kan, saya punya kan. Saya tengok tafsir tuan-tuan. Saya tengok tafsir dan saya cakap dengan tuan-tuan, apa dia? Jika kamu sembunyikan perwalian kamu dalam dada-dada kamu, sembunyikan, orang tak nampak tapi dia ada plan berwali. Atau kamu zahirkan, lahirkan, ya'lamullah, Allah tahu. Kamu boleh sembunyilah dalam hati kamu, dan kamu boleh zahirkan. Jadi berarti ada orang yang zahirkan terang-terang, tapi ada orang yang sembunyi pula, senyap je dia buat. Ini pun ada juga. Allah kata ya'lamullah.
wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui apa yang di langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi tuan-tuan, tujuan saya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan tujuan nak mengapi-ngapi, bukan nak ini. Kembali untuk selamat. Dalam kemelut ini semua, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita selamat. Kembali kepada Al-Quran dan belajar Al-Quran, lihat bagaimana Al-Quran selesaikan masalah kita, kita selamat. Kalau kita tak kembali kepada Al-Quran, kepada kita apa yang kita nak kembali? Kepada siapa yang kita nak rujuk? Itu kita akan sesat. Kita sesat dan disesatkan. Sesat menyesatkan. Itu saja untuk kita pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.